Naik batu. Lah, lama tunggu baru sampai. Kita tunggu dia ni lambat ni. Kopi lebih ni. Tahu gimana? Lama dah tunggu. Terus tak ada. Ambil botol jap. Mang, botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa qadaril azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih, alhamdulillah dapat kita sambung lagi pada malam ni. Kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Mubtadi. Kita pada muka surat 66, Rumi 80 berapa tah? 83, 84. Rumi Far'un tu. Far'un. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. Far'un, apabila jatuh najis ke dalam air seumpama telaga yang sedikit airnya, disucikan airnya dan telaganya itu dengan tiada dicebokkan air supaya jadi airnya 2 kulah, atau dengan ditambah atasnya hingga jadi 2 kulah, dan tiada suci ia dengan dicebokkan airnya hingga habis. Ini kaedah ni sangat penting. Ni kaedah. Benda macam rasanya macam kita rasa sama aja, tapi kaedah dia berbeza. Kaedah dia lain. Iaitu disebut kat sini, kita bincang berkaitan dengan najis lagi, iaitu menyucikan najis. Sebelum ni kita dah bahas cara untuk menyucikan najis, ataupun bahasa yang tepatnya menyucikan mutanajis, bukan mutan najis. Kadang-kadang kita tersasul. Kalau setakat tersasul tu biasalah, tak ada masalah. Kadang-kadang tersasul sebab dia best sikit kalau sebut mutan najis. Lagi shock, lagi bunyi tu lagi macam mantap lah bunyi kan. Sebab tersilap, dia bukan mutan najis, mutanajis. Cuma benda tu benda kecil lah, jangan dibesar-besarkan benda yang kecil macam tu. Cuma orang mengaji ni eloknya sebut betul-betul lah, mutanajis. Dia bukan mutan najis kan. Kalau kita tengok tu pun sabdu duduk situ. Kalau yang Rumi settle kan, settle lah sebab J ada 2 kan. Kalau yang Jawi masalah lah sebab dia sabdu, dia tak ada baris. Jadi bukan mutan najis, mutanajis, iaitu tempat yang kena najis. Dan disyaratkan pada menyucikan mutanajis, yang kita bincang sebelum ni, walaupun tak sebut najis apa, tapi sebenarnya cara penyucian mutawassitah, pertengahan.
Bukan mughallazah, bukan mukhaffafah yang semalam, yang hari Khamis baru ni. Dia adalah najis pertengahan. Cara najis hukmi, buang najis dulu, buang ain. Akhir sekali kita bincang berkaitan dengan mesin basuh. Tu kan? Okey, yang hari Khamis baru ni. Dan disambung sikit lagi, far'un, dia ada cabang lagi. Saja je dia nak panjangkan perbahasan. Far'un ada cabang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 daripada bawah. 14 daripada bawah. Apabila jatuh najis ke dalam air, umpama telaga, okey, yang sedikit airnya, ingat dalam kitab fiqh Syafi'i, bila sebut sedikit kurang 2 kullah, bila sebut banyak lebih 2 kullah. Okey, disucikan airnya dan telaganya. Maksud telaganya tu dinding. Tu maksud telaga, dinding kan. Bila telaga dia mesti ada dinding. Kalau kita panggil, kalau saya panggil dulu kok, betul tak sebut? Lama tak sebut dah. Bunyi macam pelik tak? Kok, bukan kok kan? Tahu tak kok? Tak tahu. Ada orang tahu kan? Benda tu lah. Kok. Saya nak sebut takut pronunciation tu salah bunyi. Tapi itulah maksud dia. Bunyi macam pelik. Betul tak? Kerek. Kerek boleh tak? Boleh tak kerek? Kerek tu bunyi macam uduh sikit lah. Tapi boleh. Orang tu pakai kok pun boleh. Tapi bahasa moden, bahasa ni apa? Bahasa ni, bahasa baku. Palung. Kalung. Kolong. Boleh tak? Lebih kurang kot. Apa? Belendang. Tak tahu tu, tak tahu. Belendang tu tak tahu. Benda tu lah. Kalau biasa sekarang dia buat pakai batu bulat. Benda tu. Jadi dia akan masuk gali telaga. Jika dia tak ada benda tu, air dia akan keruh. Kalau tanah tu tanah jenis keruh, air akan jadi keruh. Jadi bau sikit dah keruh. Jadi dia bubuh benda tu. Palung ke apa tu, benda tu dia akan masuk. Okey. Jadi dimasukkan kat sini, disucikan airnya dan telaganya. Telaganya benda tu lah, benda tu. Okey. Dengan tiada dicebokkan airnya. Dengan tiada, jangan cebok air, jangan buang air. Okey, air dalam telaga kurang 2 kullah. Kemudian jatuh najis. Kita bincang najis mutawassithah. Tai lembu lah, senang. Tai lembu, tai ayam, tai unta, yang najis pertengahan ni jatuh. Bila telaga, sepatutnya jatuh air tu kekal mutlak sebab air telaga. Tapi telaga ni tinggal sikit, kurang 2 kullah. Telaga tak telaga, bila sedikit kurang 2 kullah, jatuh najis, dia akan jadi mutanajis. Air tu tak boleh pakai, bukan mutlak lagi sebab kurang 2 kullah. Kemudian jadi cara untuk suci kan dia, cara untuk settlekan masalah ni, dia kata sini tiada dicebokkan airnya. Maksud jangan buang air, jangan cebok buang. Sebab kalau dia cebok, takkan mungkin air tu akan jadi suci. Habis tu nak buat macam mana? Okey, supaya jadi airnya 2 kullah. Maksudnya apa? Dia bertambah sendiri. Tiada dicebok tu kan biar hujan ke, dia akan bertambah-tambah, akhir sekali lebih 2 kullah. Bila lebih 2 kullah, air tu jadi suci. Tu maksud dia kata tiada dicebokkan, jangan cebok supaya jadi airnya 2 kullah. Maksudnya supaya air tu semula jadi, dia akan keluar sampailah banyak balik. Dan banyak tu kadar 2 kullah. Walaupun ada tai lembu dalam tu, ada najis dalam tu, tetap juga air tu suci. Sebab air tu lebih 2 kullah dengan syarat. Ada tak syarat? Syarat dekat bawah tu iaitu melainkan dengan dihilangkan baunya dan ditambahkan air atasnya. Maksudnya air tu mutlak sebab dia bertambah dengan sendiri. Walaupun ada tai lembu duduk terapung sekalipun, atau najis-najis apa duduk terapung sekalipun, air tu kekal mutlak sebab dia lebih 2 kullah, dia kuat. Dan yang penting tidak berubah sifat. Maksudnya dia tak jadi warna keruh sebab tai lembu. Kalau jadi macam tu, maka mutanajis air tu walaupun lebih 2 kullah. Kalau bau pula, dia jadi bau air tu. Jadi air tu jadi mutanajis, tak jadi mutlak walaupun lebih 2 kullah. Apa lagi satu lagi? Bau, warna, rasa tu masuk likat. Belendai ni. Belendai air ni. Pekat, jadi pekat. Berubahlah maksudnya. Walaupun lebih 2 kullah, tetap mutanajis juga. Yang ini dia nak bagi tahu, masuknya tai lembu dalam telaga
Kemudian tidak dicebok supaya airnya jadi banyak. Bila air itu jadi banyak, air itu warna air betul, air biasa. Tak berubah sifat. Walaupun terapung tarik lembu sekalipun, air itu kekal mutlak. Asalnya air itu katalah sejengkal. Katalah sejengkal lagi nak 2 kullah. Air dalam, tapi tak sampai 2 kullah. Telaga tu lagi sejengkal je. Jadi air tu mutan najis lah. Lama-lama air tu tambah, habislah sejengkal, cukuplah. Dia punya tahap tadi tu. Bila lebih daripada 2 kullah, air yang banyak-banyak tadi tu semua jadi suci, jadi mutlak. Walaupun yang bertambah tu sejengkal. Yang mutan najis sebelum ditambah tu mungkin berjengkal-jengkal panjang banyak lagi. Dengan tambah sejengkal je, dengan secara semula jadi, menyebabkan air tu jadi mutlak. Jadi kalau ikut logiknya, tak logik lah. Sebab yang tambah tu sikit, yang bertambah tu sikit. Dia tak kira logik tak logik. Jadi bertambah dan tidak berubah sifat air tu mutlak. Walaupun terapung najis tu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, atau ditambah atasnya hingga jadi 2 kullah. Ini lagi terbaik. Tak payah susah. Pergi mana-mana sungai, ambil paip ke, kalau tak ada paip pun pergi sungai mana-mana, pergi laut ke, pergi sungai ke, ambil air hujan ke. Ambil lah air mana-mana yang suci, tambah. Lambat sangat nak semula jadi. Tambah sejengkal lagi. Katalah contoh sejengkal, sehingga penuh sejengkal, mutlak. Sebab nak tunggu lambat. Memang lambat kan dia naik kan. Dia lambat berhari-hari. Tambah je lah. Cari air mutlak, tambah. Malah bukan air mutlak. Kalau air tu mutanajis sekalipun. Air mutanajis lain yang banyak yang ada najis dalam tu. Yang mana air tu tak sampai 2 kullah, mutanajis juga. Yang dalam telaga ni mutanajis juga. Sebab tak cukup 2 kullah. Ambil mutanajis tadi, air tadi tu, tuang, campur sekali. Tunggu agak-agak sejam 2 jam, dia tengok putih. Bau, warna, rasa tak ada. Jadi mutlak air tu. Walaupun ditambah tu air mutanajis. Dengan syarat lah, tak berubah tadi tu. Tak berubah 3 sifat. Okey, itu jika dia buat sendiri. Maksudnya dia tambah, payah nak tunggu semula jadi, dia tambah, tak ada masalah. Dan tiada suci ia dengan dicebok airnya hingga habis. Maksudnya ambil, cebok mutanajis, cebok mutanajis, cebok mutanajis, cebok mutanajis. Mutanajis, cebok. Sebab tak cukup pun, dia cebok lagi kurang, dia cebok lagi kurang, dia cebok lagi kurang. Dan kalau katalah ada najis dekat situ, duduk terapung, masa dia cebok, air tu kurang sikit. Cebok lagi, air tu kurang lagi. Maka memang kekal mutanajis tu air tu. Tapi bila tunggu lama, air tu naik balik sikit. Naik, cebok balik. Kalau macam tu, boleh kata sampai kiamat. Selagi ada najis tu, terapung ke, terendam ke, selagi itulah dia akan jadi mutanajis. Walaupun air tu bertambah banyak. Dia tambah ni. Cebok, tambah, cebok, tambah, cebok. Pada sabar kejap. Biar dia penuh, dia jadi air tu mutlak. Lepas tu, buang najis tu. Yang ada tu, buang najis. Lepas tu, walaupun dia kurang lepas pada tu, kekal mutlak. Air tu kekal mutlak. Yang jadi air tu mutanajis sebab ada dia punya fizikal tu. Ada najis tu kat situ. Kadang-kadang dia terapung, kadang-kadang dia mendap. Jika dengan syarat tak berubah lagi. Maknanya jangan cebok, rugi cebok. Siapa cebok, rugi. Lebih baik tambah air, baru cebok. Tambah air sedikit, biar dia jadi 2 kullah ke atas, barulah nak buat apa. Cuma kalaulah najis tu ada, bila dia kurang 2 kullah, mutanajis. Lebih mutlak, kurang. Katalah sikit aja. Dia punya kadar untuk dia 2 kullah banyak ni je. Kalau kita tengok dia punya tu kan, yang liter yang ada garis-garis tu, macam ni, banyak ni je. Okay, tiba-tiba air penuh, maksudnya 2 kullah. Okay, mutlak. Lepas tu pakai turun mutanajis. Lepas tu dia penuh, mutlak, mutanajis enggak. Macam tu lah. Selagi ada benda tu, ain dia tu. Dan satu syarat lagi, jangan lupa, tak berubah sifat lah, air tu. Jadi maksudnya cara yang terbaik adalah tambah air sebab nak tunggu semula jadi lambat. Tambah air, kemudian ambil najis tu, buang najis tu. Bila buang najis tu, air tu mutlak sebab dia lebih 2 kullah. Dan bila air tu kurang 2 kullah, dah jadi separuh sekalipun, kekal mutlak dia sebab tak ada najis dah. Jadi macam kelakar, macam helah lah. Macam helah, tapi itulah kaedahnya. Kerana air bila dia 2 kullah, dia kuat. Bila dia kurang 2 kullah, dia tak kuat. Itu mazhab Syafi'i je. Mazhab Syafi'i sahaja.
Letak ikan untuk makan tahi tu. Tak ikan lah tu. Oh, ada tak ikan sajalah cerita ni. Ikan kaloi. Ke bawang putih bawang merah ni. Dia tak ikan. Jadi, ada masalah tak kalau letak ikan? Ya, ada masalah. Sebab ikan dia berak. Tahi dia tetap nama tahi. Okey? Jadi kalau dia kurang 2 kulah dan tahi dia tu ada tu dengan maksud berubah, bukan? Tahi tu ada, maka air tu mentah najis. Kalau berubah lebih 2 kulah pun mentah najis kan, sebut tadi. Jadi kalau ada ikan bila dia kurang 2 kulah dan najis dia ada, air tu mentah najis. Sebab tu air dalam akuarium tu mentah najis. Kalau kena air akuarium tu, kita nak bagi makan, pop terkena tangan sikit, tu ikan tu berak. Lepas tu kita pergi semayang, tak basuh, tak sah. Air akuarium. Jadi samalah. Kalau buah ikan, pastikan air tu sentiasa lebih 2 kulah. Ingat sebab ada satu lagi ikan yang makan tahi tu, bandaraya nama dia. Pernah dengar ikan bandaraya? Ikan yang makan tahi tu. Kan? Sebab tu namanya bandaraya. MPK. Dia tengok pada tempat dia. Dia berubah nama. Kami panggil ikan bandaraya. Yalah, itulah kerja dia. Kalau dalam akuarium ada dia, bersih. Jarang-jarang boleh tukar air tu. Jarang-jarang tukar air. Kalau tak ada dia, seminggu sekali air jadi keruh. Jadi kalau ada ikan tu akan berak, maka dia akan memutanajiskan air jika kurang 2 kulah. Jika lebih 2 kulah, kalau ikan tu terlalu banyak sehingga tahi dia tu berubah air tu, mutanajis walaupun banyak mana, lebih 2 kulah pun. Jadi dia punya dobek tu berubah tu. Okey. Adapun jika air itu banyak, ni yang sebut tadi. Adapun jika air itu banyak dan berubah ia dengan najis, air banyak maksudnya lebih 2 kulah. Ambil senang cerita, satu laut. Mudah sangat cerita. Satu laut tapi berubah dengan najis. Bukan berubah dengan lain, tak. Berubah dengan tanah, jadi keruh. Itu tak apa. Ni berubah dengan najis. Maksudnya najis tu terlalu banyak menyebabkan satu laut berubah sifat, sama ada bau ataupun warna ataupun rasa. Walaupun satu laut sekalipun, maka tiada suci tu. Tiada suci. Maksudnya air tu jadi, kalau najis mutanajis lah, melainkan dengan dihilangkan baunya dengan ditambah air atasnya. Walaupun satu laut berubah mutanajis. Jadi untuk air tu jadi mutanajis, dia kena berubah. Berubah dengan sebab najis, maka mutanajis walaupun air tu banyak. Kalau air tu sedikit, termasuk najis, air tu mutanajis walaupun tidak berubah. Itu dah banyak kali aku kaedah tu. Air sedikit masuk najis, air jadi mutanajis, tak jadi mutlak dah, walaupun tak berubah. Sebab dia sedikit dobek dia 2 kulah. Okey. Kalau najis tu kalau air tu banyak, masuk najis tetap kekal mutlak sebab dia air tu banyak, lebih 2 kulah. Tapi walaupun dia lebih 2 kulah, kalau berubah mutanajis juga walaupun jadi satu laut sekalipun. Jadi dobek dekat situ lah. Air yang 2 kulah, kurang 2 kulah, tak berubah pun mutanajis kalau masuk najis. Air yang lebih 2 kulah berubah baru jadi mutanajis. Tak berubah tak jadi. Ya. Air yang lebih 2 kulah. Tangan yang ada najis hukmi, yang baru tidur semalam, masuk dalam tangan. Tangan dia najis hukmi, dia masuk dalam air lebih 2 kulah. Lebih tak ada apa. Sebenarnya bukan najis hukmi, najis betul pun. Najis tak cicak ambil tu 2 kulah, ambil pluk balik. Yang kata bangun tidur. Tak kisah, tak adalah. Bangun tidur, maksud dia masih lagi tangan dia berkemungkinan ada najis. Dia istilah tu, dan kemungkinan besar bernajis. Boleh kata macam tu. Jadi bila nak jawab yang tu, tak payah jawab yang tu, kita jawab yang ini. Kalau bangun tidur, air ni 2 kulah ni cerita ni. Tengok ada tahi cicak, ambil tahi cicak, baling dalam air 2 kulah. Tetap mutlak juga. Tapi tangan nak kena jawab agak-agak. Faham tak? Tangan nak kena jawab tak agak-agak. Kalau tercelup tangan bangun tidur, tak tahu tangan kita ni tidur kat mana, pegang apa-apa, tiba kita celup, tak payah jawab dah. Sebab yang tadi ambil dah lah tu, dengan sengaja pula tu, kekal mutlak air tu. Jika air tu 2 kulah, tangan. Saya suka guna istilah tu, kias tu, kias aula sebagainya, supaya kita ni matang dalam pekah. Kalau setakat bagi hukum, kita tak matang. Jadi silap-silap kalau berbeza dengan kita tu, terus kita kata mengarut. Kau tahu salah. Sebenarnya kita je yang benar, orang lain tak benar. Sebab tu bila kita tengok macam tu, kita lebih matang dalam berhukum. Lebih lagi fiqh ni kena matang. Kalau tidak dia jadi kerah pelik, kerah tak cerdik, keras tapi tak apa cerdik.
Jadi sebab tu kalau dia bangun tidur, dia tak basuh tangan dia apa, dia celup dalam air yang lebih 2 qullah, air tu kekal mutlak. Malah kalau dia sengaja baling tai pun kekal mutlak juga, dengan syarat air tu tak berubah sebab lebih 2 qullah. Jadi saya nak cerita sikit yang ni, takut terlupa, iaitu dia kata kat sini disucikan airnya dan telaganya. Telaga tu tadi, kok tadi tu, palung tadi tu tak settle lagi. Jadi bila ada tai lembu tadi kata, ada tai lembu dalam telaga. Sebenarnya telaga tu contoh, letaklah kolah masjid pun sama je lah. Yang penting air tu tempatnya boleh letak lebih 2 qullah. Tiba-tiba air tu kurang 2 qullah, masuk najis. Ya, cerita tadi masuk najis, air tu mutanajis. Jadi cara untuk settlekan masalah ni, dia air tu banyak dengan sama ada dengan semula jadi ataupun tambah air. Dia pun tambahlah air. Air tu jadi banyak lebih 2 qullah, walaupun najis tu ada, air tu mutlak. Dekat kawasan najis tu je yang mutanajis. Dekat tepi-tepi je lah, sentuh najis tu mutanajis lah. Tapi kalau air-air yang elok di tepi-tepi ni kekal mutlak sebab air tu kuat lebih 2 qullah. Selesai. Bila dia turun kurang 2 qullah, air tu mutanajis balik. Kan sebut tadi kan. Bila dia lebih mutlak balik. Kurang mutanajis balik. Macam tu lah. Itu air macam dengan dinding dia tu sama juga, dinding dia sama juga. Ketika itu kurang 2 qullah, dinding tu mutanajis, tapi dinding tu kenalah air tu, sebab tu mutanajis. Tiba-tiba tambah, air tu lebih 2 qullah, dinding suci. Dinding jadi suci sebab air 2 qullah. Seolah-olah dia terbasuh dengan sendiri. Kita guna turun balik, air mutanajis, dinding mutanajis balik. Begitulah seterusnya. Kenapa cerita benda ni? Sekejap lagi baru ada bab mutanajis tadi. Lepas ni bab najis mughallazah sekejap lagi. Sebab tu nak kena tahu benda ni dulu. Jadi sebab dia mutawassitah, hanya perlu lalukan air aja, naik air banyak lebih 2 qullah, dinding tu. Cerita dinding pula. Dinding dia jadi suci, bila kurang dinding jadi najis, naik suci, mutanajis suci. Macam tulah. Okey, habis. Sekejap lagi kita akan guna kaedah ni juga untuk najis mughallazah. Sambung lagi. Maka jika najis itu anjing dan babi, jika anjing dan babi dan anak salah satu daripada keduanya, sama ada dengan najis juga atau dengan suci. Kita undur sikit, kita baca sekali lalu. Kita dah bahas sebelum ni. Baru je yang sini, yang najis tadi tu. Dan setengah daripada muka surat sebelum tu. Dan setengah daripada barang yang najis anjing dan babi. Baru sehari 2, seminggu 2 ni. Dan setengah daripada barang yang najis anjing dan babi dan anak keduanya dan salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci dan jika dengan manusia sekalipun, atas perkataan Ibn Hajar. Ni kan? Maksudnya samalah tadi. Iaitu dia nak bincang berkaitan dengan anjing dan babi ataupun anak daripada keduanya. Maksudnya anjing kahwin dengan babi, macam tu, babi kahwin dengan anjing, ataupun mungkin anjing kahwin dengan benda yang suci, dengan kambing, babi dengan lembu dan sebagainya, dapat anak walaupun dengan manusia sekalipun. Dia kata kat sini, okey, ambil takrif tu, takkan nak ulang balik, benda ni panjang kita bincang sebelum ni kan. Okey, ambil takrif ni, bawa pergi kat sini, pergi balik. Mana yang tadi? Okey. Maka jika najis itu anjing dan babi dan anak salah satu daripada keduanya yang kita bincang sebelum ni, sama ada dengan najis juga atau dengan yang suci, anak-anak keturunan dia, namanya mughallazah. Dan sama ada najis itu aini atau hukmi, tetap namanya mughallazah. Jadi kat sini kita dapat faham setiap najis ada 2 jenis, dah sebut sebelum ni. Satu najis aini, satu najis hukmi. Najis mutawassitah yang kita bincang hari Khamis baru ni, najis mutawassitah, najis pertengahan, tai ayam, tai kucing, tai apa, tai orang dan sebagainya, dia ada 2 jenis. Satu jenis aini, satu jenis hukmi. Aini cara buangnya bincanglah kan, ambil ain, buang, gosok sampai hilang, lepas tu lalukan air. Okey. Dan hukmi pula, najis dah tak ada tapi tak lalu air lagi, tapi najis dah tak ada, sifat dia pun dah tak ada, warna, bau dan rasa tak ada, tapi tak lalu air lagi, dia panggil najis hukmi. Okey, itu kalau mutawassitah. Kalau mughallazah pun ada, iaitu najis mughallazah aini
dia punya tahi tu, dia punya air liur anjing, babi dan ataupun keturunan dia. Habis yang hukmi ni macam mana? Sama juga. Air liur babi, air liur anjing, najis air kencing dia yang terlalu lama dah, mungkin setahun 2 tahun, hilang bau, warna, rasa, tapi tak lalu air lagi. Termasuk air tanah lah, tak lalu lagi kat situ. Maknanya mughallazah ada 2 jenis, satu aini, satu hukmi. Macam mutawassithah juga dia nak bagi tahu kat sini. Jadi maka kaifiat ataupun cara bersuci, nak settle ini masalah macam mana? Okey, ada orang tanya, dia silap faham ni. Kalau berkurang air 2 kullah, dinding jadi mutanajis, air tak jadi mutanajis, air jadi mutanajis lah kalau kurang 2 kullah. Kan dia sebut tadi macam tu. Ada orang silap faham, siapa? Hanif ni. Dia maknanya bila air tu kurang, yang cerita tadi, ulang baliklah, ada orang cakap bila ada tahi masih lagi ada najis, air tu kurang, air mutanajis, dinding mutanajis. Kan dah sebut tadi. Bila air tu bertambah, air jadi mutlak, air suci balik mutlak, dinding jadi mutlak, sebab seolah macam basuh. Macam itulah. Kenapa pula dinding saja yang dinding jadi mutanajis, air jadi tak? Itu dalam masalah mughallazah. Itu ada. Jap lagi, sabar dulu. Maka kaifiat bersuci, cara nak bersuci mughallazah tadi tu sama ada aini atau hukmi. Tapi dia bagi contoh kat sini, aini ni hendaklah dihilangkan ainnya dulu. Pertama standard lah, pertama buanglah tahi dulu, air kencing buang air kencing dulu. Mutawassithah pun macam tu. Takkan nak basuh tengah ada najis kat situ, nak basuh macam tu. Buang dulu ain dia tu, fizikal dia tu. Dan sifat ainnya, jangan lupa lah, bau, warna, rasa kena buang lah. Sama macam mutawassithah juga sama. Dengan dibasuhkan dia dengan air hingga hilang. Basuh hingga buang dulu najis dia yang mughallazah tadi. Lepas tu basuh, gosok sehingga sifat dia tak ada. Sifat bau, warna dan rasa dah hilang yang mughallazah tadi. Okey, lepas tu walaupun terpaksa berkali-kali tau. Kenalah buat. Dan yang hilangkan ainnya dan sifatnya itu dibilang sekali juga. Maksudnya dia ambil air, tuang, gosok, buang pula air, lepas tu ada lagi tu, warna ada lagi, bau ada lagi, rasa pun ada lagi. Ambil, tuang, basuh, ada lagi, basuh, ada lagi. Katalah 10 kali tuang air. Kali ke-10 tuang, baru hilang. Baru sekali namanya. Walaupun 10 kali dah. Jadi proses membuang sifat-sifat dikira sekali. Proses membuang sifat-sifat sehingga hilang sifat-sifat tu, hilang baru sekali. Selagi tak hilang, dia tak nama sekali. Dia nama tak sekali lagi. Katalah 9 kali, ada lagi, kosong lagi. 10 kali tuang lagi, kosong lagi. Ada lagi kala 11 kali. Kan 11 kali kan, dikira kosong lagi. Kali ke-12, ada lagi. Kali ke-13 tuang, gosok, baru hilang. Maknanya baru sekali. Hilang tu baru kira sekali. Okey. Dibilang sekali juga. Kemudian dilalukan air 6 kali lagi, jadi 7 kali. Kita tak main, kita main berpuluh-puluh kali. Ini hukum dia lah. Kita memang akan tuang entah berapa belah-belah kali kan. Kita cuma nak bagi tahu bila hilang tu sekali. Jadi cara untuk selesai, letak 6 kali lagi air. Tuang lagi 6 kali. Setelah kali yang pertama tadi clear. Kali pertama yang dikira setelah suci tadi. 1 tambah lagi 6. Jadi proses menghilangkan sifat kira 1. Proses menghilangkan sifat 1. Walaupun 10 kali, walaupun 100 kali. Kira 1. Dan kita tahu mughallazah kena 7 kali. Maka tambah lagi 6 kali. Minimum, tambah nak tambah berapa kali pun, tapi yang minimum 6 kali lagi, jadi 7 kali. Jadi 7 kali basuh. Ditaruh tanah, taruh tu. Kalau yang Rumi tak ada punya feeling tu. Kalau yang Jawi ni terasa, ditaruh. Wow, kita dengar pun macam jarang-jarang kita guna. Ditaruh tanah yang suci, yang maksudnya dikeruhkan. Taruh tu maksud dibubur tanah supaya jadi keruh. Yang suci, yang tiada dipakaikan dia pada tayammum atau menyucikan najis pada salah satu daripadanya. Maknanya kalau bahasa moden sekarang ni,
6 kali sekali, jadi tambah lagi 6, maksudnya 7 kali. Salah satunya air keruh, salah satunya kena air tanah. Air tanah tu macam pelik sangat bunyi, takut kena buah tanah sampai pekat warna hitam. Tak ada. Maksud air tanah tu maksud air keruh. Kadang-kadang sungai tu pun keruh. Kalau nampak macam teh tarik tu air tu, tu air keruh lah tu. Bukan semestinya nampak tanah rasa pasir, rasa tanah. Tak. Janji air warna putih, tiba-tiba dia jadi keruh. Tanah lah tu, sebab dia keruh dengan apa? Keruh dengan tanah lah. Jadi kita kadang-kadang kata mulut tu kena komor dengan air tanah. Contoh kita makan hamburger yang kita cerita sebelum ni kan. Makan hamburger, lepas tu dia nak sup wajib komor dengan air tanah. Dia bayangkan air tanah, tak tahulah macam mana. Ambil tanah bancuh, ambil bubuh bancuh. Tapi agaknya kot, janganlah. Tak payah, pergi cari sungai yang keruh tu, pergi mandi. Bish, sambil mandi, buka mulut. Puih. Lepas tu buat macam tu 7 kali. Settle. Walaupun tak keruh pun air ni. Memang tak keruh, tapi tengok keruh tak kalau tengok ke atas. Masa mandi tengok angkat putih. Tapi masa tengok warna teh tarik. Mana ada air warna teh tarik? Kenapa dia jadi macam tu? Bercampur dengan tanah lah tu. Air keruh tu lah. Kita kadang-kadang keruh, kita buat keruh sungguh. Sampai kan kalau nak basuh masjid, sebab kalau kata anjing masuk ke apa, dia keruh sungguh sampai melekat dekat tile. Jadi buruk pula. Kan tile kan ada tengah celah-celah tu kan ada warna putih, dia letak kapur dia tu. Kita tengok kenapa tile ni bertapung-tapung. Bukan tile, dia punya putih tu. Sebab dia bila masuk dekat putih tu, dia tak hilang lah. Tile ni dia boleh hilang. Apa hal ni? Wah, ni masuk anjing dalam masjid. Jadi kita orang basuh lah dengan air tanah. Pergi ambil tanah liat, lepas tu bancuh. Bancuh sungguh-sungguh. Oh, memang kotor lah. Tak payahlah sampai tahap tu. Keruh aja. Yang kata, air ni keruh lah. Cukup lah. Bukan tu maksud air tanah. Tu maksud. Okey. Dia kata kat sini pula, yang suci yang tiada dipakaikan dia pada tayamum. Ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya debu yang bekasan dipakai pada tayamum adalah debu mustakmal. Tapi jumhur mazhab mengatakan tayamum bukan mengangkat hadas, maka tak ada debu mustakmal. Dah sebut masa kita bahas bab tayamum itu pun dah sebut dah kan. Ada orang cakap sambil gelak-gelak. Oi, jangan. Dia gelak-gelak. Apa debu mustakmal? Kah dia gelak. Mana ada debu mustakmal? Air mustakmal. Debu tayamum istibahati fardhis salah, mengharuhkan sembahyang. Dia bukan mengangkat hadas. Kah mana ada debu mustakmal? Kelakar. Jangan. Ada. Cuma betul lah, jumhur mazhab, 3 mazhab mengatakan tak ada debu mustakmal. Sebab yang jatuh tu tetap debu mutlak juga, kalau nak panggil mutlak. Sebab debu tak ada istilah 2 kullah, kurang 2 kullah. Tak ada. Jadi dia tetap. Tapi jangan, mazhab Syafi'i tetap ada. Cuma respect lah sikit kat orang mazhab Syafi'i ni, nak gelak-gelak macam tu. Dia nampak hidung terpenyek macam orang Melayu, tapi mazhab apa tak tahu. Berangan mazhab lain ke apa tak tahulah. Maksudnya jangan kita mudah-mudah macam tu. Kan kita mudah-mudah aja. Jadi yang dipakai pada tayamum dia panggil debu yang telah digunakan, debu mustakmal. Dan debu ni, lebihan debu tu kita tadah, kita ambil buat jadi keruh. Yang tu tak boleh. Mengikut mazhab Syafi'i, pendapat muktamad. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh juga, sebab dia tak ada debu mustakmal. 3 mazhab yang lain lagilah boleh. Jadi dalam kitab kita tulis, maka respect sikit pendapat muktamad ni. Tiada dipakaikan dia pada tayamum. Jadi debu tu mesti debu yang bukan bekasan tayamum. Maksud bekasan tayamum yang sapuh tau, bukan yang tu. Yang tu mutlak. Tepuk mutlak lagi. Mutlak lah kita panggil. Orang tak panggil debu mutlak, saya saja je nak bagi faham. Mutlak tu. Yang jatuh tu mutlak. Yang ni. Tapi kalau sapu, mana ada balance dia? Memang pun. Mana nak cari? Nak bagi tahu hukum aja. Dia kena ambil macam ni bagus ada debu mustakmal. Kalau ambil dah lah tu, siap buang lagi, nipis, letak. Memang tak ada 2-3. Cuma nak bagi hukum je, nak bagi tahu hukum. Tapi memang tak ada pun. Mana ada nak tak jatuh pun, habis semua kena kat muka. Sebab kita bukannya nak ratakan dengan maksud habis kena, bukan. Kita cuma bila dah ada debu tu, sapu semua kena. Dan dianya halus je. Dia tak nak jatuh tu sikit sangat. Tak nampak pun. Sikit sangat. Cuma hukum. Okey, 1 selesai. Atau menyucikan najis. Maksudnya air itu air tanah. Kemudian dia lalukan dekat okey, sekarang ada mutanajis ataupun mughallazah.
dia dah buang semua, dah hilang sifat-sifat, dia pun lalukan air. Yang ketujuh, dia lalukan air tanah. Contohnya tu. Kemudian yang dia lalukan air tanah tu dia ambil balik. Sayang. Ambil balik. Kemudian kat sini ada masalah lagi. Cuci. Guna air yang tu juga. Air tanah yang tu. Untuk suci yang ini pula. Tak boleh. Sebab dah guna dah. Dia panggil air tanah mustakmal kot. Jadi pelik orang gelak lagi. Tapi kita nak bagi faham. Kadang-kadang orang dia nak cari salah orang, boleh jumpa lah ni. Memang banyaklah jumpa ni. Dia panggil air tanah mustakmal. Mana ada. Kita nak bagi faham tu. Jadi sebab air tanah tu telah dipakai, dia ambil balik, tak boleh pakai untuk najis yang lain. Tak boleh. Okey, habis kat situ. Salah satu daripadanya. Dan kita dah sebut sebelum ni, air tanah yang kata satu tu, itu minimum, sekurang-kurang. Kerana air tanah itu, status air tanah adalah air mutlak. Tu. Dan kita dah bahas sebelum ni, air yang berubah, walaupun kita sengaja ubah dia, secara umum air yang berubah, jika kita berubah dia dengan benda-benda yang suci, air itu nama mutaghayyir. Dah sebelum ni, kena ingat balik pelajaran sebelum ni. Air yang berubah dengan benda yang suci, letak nila, letak apa-apa, letak za'faran, letak apa, jadi air itu berubah dengan sengaja. Letak kiambang yang telah kita blender, letak daun pandan yang telah kita blender jadi hijau apa semua, letak sirap. Air itu nama mutaghayyir, air yang telah berubah dengan benda yang suci. Jadi air yang berubah dengan benda yang suci, dia bukan mutlak dah, dia suci tapi tak menyucikan. Hanya ada dua je istisna, dikecualikan. Apa dia? Lupa. Apa? Garam tak habis lagi. Garam apa? Garam laut dengan tanah. Kecuali kalau ambil garam laut, ambil air, masuk. Oi, masin berubah, tetap juga mutlak. Tapi kalau letak sirap, tak boleh. Hanya dua je. Letak nila berubah, bukan mutlak dah. Mutaghayyir, suci tapi tak menyucikan. Bubuhlah apa-apa pun. Apa? Bermilo, mutaghayyir. Bubuh je apa pun. Tapi kalau bubuh dengan sengaja garam laut, masin, mutlak juga. Satu, tu bukan bahas kita. Kita bahas tanah. Ambil tanah, baling dengan sengaja, berubah jadi warna keruh, mutlak juga. Dua istisna. Kembali balik kepada cerita ni. Jadi air tanah tadi tu, dia campur tanah dengan sengaja, air tu kekal mutlak. Cuma warna je dia lain. Sebab tu dia boleh mengangkat mughallazah, kerana hanya yang boleh mengangkat najis, hukum najis adalah air mutlak. Dan dalam masalah mughallazah, salah satunya mesti dengan air tanah. Salah satunya air tanah. Minimum. Kalau buat 2-5 boleh juga. 2 tanah, 5 air putih boleh. 3-4 boleh. 4-3 boleh. 6-1, 6 air tanah, 1 air putih boleh. 7-7 air tanah pun boleh. Sebab air tanah adalah air mutlak, minimum sekurang-kurang untuk menyuci mughallazah sekali. Tu maksud. Bukan mesti sekali. Sebab ada orang dia salah faham, dia kata mesti sekali. Bila dia letak 2 kali, dia ambil air, dia jiruh balik. Seolah-olah macam, Allah sorry, silap. Seolah macam tu kot. Jadi dia buat sekali lagi, tunggu kering. Ada orang macam tu. Bila dia letak 2 kali, 3 kali air tanah, alamak, dia letak dah. Lepas tu orang lain letak lagi air tanah. Dah maksud air tanah sekali. Lepas tu air putih 2, 3, 4. Tiba-tiba dia pergi ambil air, kawan dia pergi jiruh lagi air tanah. Alamak, dah 2 kali tadi aku dah letak air tanah lah, kan dah tak jadi. Dah salah. Dia buat macam mana? Dia jiruh semua lagi, air kosong, air biasa, dia tunggu kering. Bila kering, dia buat sekali lagi. Mana dia buat sekali lagi, sebab dia mesti air tanah sekali. Silap faham 7 kali pun tak ada masalah. Okey, dia silap faham tu minimum. Dan dikeruhkan air itu dengan tanah pada barang mana kali. Dan dikeruhkan air itu dengan tanah pada barang mana kali. Memada ia. Maksudnya kali keberapa pun. Bahasa sekarang ni, dikeruhkan air tu maksudnya nak lalukan air tanah tu kali keberapa pun tak kisah. Kan 7 kali. Kali pertama boleh, kali kedua boleh, 3 boleh, tanah 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Last. Tak kisah, mana-mana je. Itu maksud pada barang mana kali. Pada barang mana kali. Pada barang mana kali. Yalah, kalau kita fikir balik, boleh terima lah kan. Pada barang mana kali. Tak kisahlah kali keberapa sekalipun.
Yang 7 tadi tu. Memada ia. Okey, sah. Tetapi pada awalnya itu terlebih aula. Yang afdalnya, sebab benda tu menyucikan najis. Menyucikan najis adalah ibadah. Ya, ibadah. Dapat pahala. Bila dapat pahala, dia ada pahala biasa. Dia ada pahala sunat. Dia ada pahala afdal. Sebab dapat pahala. Sebab dia ibadah. Maka, nak dapat pahala lebih, yang pertama, air tanah. Aula. Afdal. Yang pertama. Yang kedua, 3, 4, 5 baru air putih. Sebab kalau kita buat, dia ada risiko lah. Kalau kita buat, katalah kita buat yang ke 7. Okey, yang ke-7 air tanah. Kita buat macam tu. Bukan kali pertama. Kali pertama afdal. Kali kedua boleh, kali ketiga boleh, kali empat boleh. Malah 7 boleh kan? Yang sebut tadi. Dia pun buat kali pertama. Itu paling baik. Kali pertama air tanah, yang lain semua air putih. Itu terbaik. Tapi boleh buat yang lain-lain. Bila dia nak buat kali ke yang lain, ada risiko. Risiko dia bila, katalah dia nak ambil kali ke-7 bawa air tanah. Okey, cari penyakit benda dah ada. Apa sebab cari penyakit? Lainlah, air tu tak ada, orang tengah ambil on the way. Macam ni lah, kita buat air kosong dulu, air biasa dulu. Nanti dia datang, nanti terus air tanah, terus settle. Contoh macam tu kan. Tak apalah, ada sebab. Tapi kalau tak ada sebab, air tanah lah dulu. Kenapa? Kerana ada risiko. Risikonya, kalau kata dia nak buat kali ke-7 ke kali ke-6 ke air tanah, dia basuh air pertama, kali pertama. Maksudnya kali pertama yang hilang semua tadi lah, sifat-sifat najis mughallazah tadi, dia kira satu. Okey. Dia alihkan yang kedua. Okey. Kedua. Dia dah alihkan kedua, dia mengecik. Pup air tadi. Yang tak ada najis pun. Itu namanya najis hukmi lah tu. Najis hukmi mughallazah. Bila dah kali pertama hilang sifat, namanya najis hukmi mughallazah. Walaupun berair, walaupun basah. Kena dia masuk air yang kedua, sebab dia nak buat kali ke-7 kan, air tanah. Yang kedua, kena, kita ambil lah. Okey lagi. Yang ketiga, tiba-tiba terpercik. Satu. Besarnya. Pluk, kena tempat yang lain. Yang itu, kena basuh 6 kali lagi. salah satunya air tanah. Tu risiko dia. Lepas tu, biar kat sini lah. Dia pun basuh 6 kali, lepas tu tunggu air tanah last. Air tanah tak sampai lagi ke apa, last. Biar dulu kat sini. Ni settle dulu. Tak settle lagi. Yang ini, dia pun basuh lagi. Sekali dah. 6 kali je. Sebab sekali tu hukmi. Okay. 6 kali lagi. 2, 3, 4, 5. Cup. Satu lagi pergi. Dan berterusan lah macam tu. 6 kali lagi. 6 kali lagi. 6 kali lagi. Walaupun najis dah tak ada. Dia panggil najis mughallazah hukmi. Kemudian datang air tanah. Yang asal ni lalukan air. Selesai. Yang itu jangan lupa, yang ni jangan lupa. Berbeza dengan dia buat air tanah kali pertama. Air pertama. Kali kedua air putih. Kali ketiga air putih. Mengecik. Tak payah, biar je. Tu risiko dia. Risiko jika buat air tanah tu kali yang ke tu. Sebab selagi tak lalu air tanah, selagi tu namanya najis hukmi. Yang mana najis hukmi tu ada dekat tempat tu dan ada dekat air tu. Kalau itu ni pun untuk faham je lah. Ada dekat air tu. Jika air tu pergi, pup, air tu juga maksudnya hukmi, dia pindah kat situ. Yang pindah. Selagi ada air tu, dia akan pindah. Selagi tak kena air tanah. Tu risiko dia. Sebab tu buat yang pertama. Lagipun logiknya, sebab kalau buat kali ke-7, lepas tu nak kena basuh balik. Sebab dah kan warna tanah. Jadi kalau kali pertama, kali kedua tu ada dua maksud lah. Maksud yang pertama, air kali kedua untuk sebab nak cukupkan 7 kali. Maksud lain nak sambil-sambil suci, nak sucikan tanah tu. Itu sepatutnya tu yang terbaik. Kalau kita buat kali ke-7 air tanah, kita akan terpaksa alihkan kali ke-8, ke-9, ke-10 sebab dah kotor dah jadi lantai kita. Habis. Satu-satu tu. Dan memadai digerakkan mutanajis itu. Mutanajis tu mana tempat yang kena najis yang tak ada ain tadi lah tu. Kalau ada ain, ada sifat, buat tak guna ni. Maksudnya dah hilang ain apa. Kalau dalam ni kita tak pakai contoh lantai lah, kita pakai contoh tangan, baju, kain yang boleh bawa kulu gilir. Sebab ni nak bagi contoh lantai, macam mana nak angkat lantai? nak pecahkan lantai ke? Kita ambil contoh badan kita, tangan kita ke, baju ke, yang boleh gerak. Yang itu yang kena najis, kena mughallazah. Dan memadai digerakkan mutanajis tadi tu 7 kali pada air yang banyak. Lagi hening. Kemudian dengan maksud selepas
daripada dikeruhkan air itu dengan tanah. Air tu hening tu maksud bukan ada arus duduk diam. Kemudian air tu pula banyak, maksud banyak 2 kolah ke atas. Kemudian dikeruhkan, sebab dia hening, dia akan mendap, keruhkan dulu. Bila keruh, tanah dia naik. Okey, ataupun ambil tanah campur, tak kisah. Janji lebih 2 kolah. Tapi air tak mengalir, maka dia kata memadai gerak 7 kali. Jadi kalau kata tangan kena mutar najis, dah hilang sifat, dah hilang semua, ambil pergi dekat sungai ke, pergi dekat sungai ke, ataupun pergi dekat alur ke, atau pergi kat kolam ke yang keruh, ataupun kolah masjid, bubuh tanah dalam tu. Kalau kata kena buat lah. Lepas tu jawab dengan Tok Siap, nak bagi hukum je. Jadi bila macam tu, dia ambil, dia bubuh tangan dia, tak boleh dia diam, tak boleh. Sebab hening, perkara hening tu penting. Hening tu maksud tak ada ombak, duduk diam je. Jadi dia kena macam mana? Satu pergi dia kira sekali macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 1, 2, bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau dia angkat, maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4. Angkat tu maksud keluar daripada air. Tak kisah pun dalam air ke keluar daripada air, sama je. Cuma nak bagi tahu, sekali pergi kira 1. Dan dia tidak memutanajiskan air itu sebab lebih 2 kolah. Dan dia tak perlu pakai tanah sebab air itu dah keruh. Sebenarnya air itu dah ada tanah. Sebab tu hanya memadai gerak macam tu je. Okey, pergi 1, mari 1, pergi 1, kembali 1, pergi 1, kembali 1. Jadi kalau orang letak, buat ajalah banyak kali pun. Okey, minimum 7 kali. Walaupun kalau dalam contoh ni 7 kali lah air keruh, boleh. Tak perlulah air putih lah, semualah. Sebab air keruh tu lah adalah air mutlak. Dan pada air yang deras, lawan kepada hening. Dengan lalu air 7 kali. Dengan lalu air ni maksud ditakdirkan air tu lalu. Di masa tu sekadar takdir je, sekadar agak je, sekadar kiraan aja dia lalu 7 kali. Air tu apa? Laju. Air tu laju dekat ni dan keruh. Maksudnya bila tengok kelajuan air tu. Air tu laju kan, letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Settle. Sekadar takdir sebab air tu. Tapi kalau air tu lagi laju, letak tangan tu macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yang tu lah. Tapi kalau dia slow kan, lambatlah sikit kira 1, 2, 3. Bergantung pada deras. Tu maksud dia pada air yang deras. Bila laju, tu lah. Kalau kita boleh agak tau. Bila dia kena air yang lain pula yang ni, kita boleh agak berapa saat tu. Boleh agak. Dia pergi. Kelajuan kalau kita letak tangan macam ni, kelajuan air tu kat sini dengan dia pergi ke sini, kadang-kadang tak sampai 1 saat. Kita tengok kelajuan tu, kadang-kadang ada 1 saat. Itu slow sungguh tu. Tu air macam tu, kan? Slow aja dia pergi. Sebab dia macam ni je, sikit. Jadi slow aja dia pergi. Kita pun tengok. Air tu, ini, kita macam tanda lah air ni. Dia pergi. Maknanya 1 saat. Jadi, 1, 2, 3. Kira macam tu. Tapi kalau kita letak, memang tak boleh kira. Laju-laju. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi, takdirkanlah. Takdirkan tu. Sebab air deras. Dia sebenarnya sama macam ambil wuduk. Kalau pakai shower ataupun pakai shower ataupun pakai pipe yang pipe kat bawah tu macam susah sikit. Kalau kata pipe tinggi sikit nak basuh muka. Kalau kata bukan dia ambil macam ni, bukan. Dia letak je muka dia. Biasa pakai shower ataupun pakai pipe, dia pipe tu duduk atas sikit. Atau kalau pipe duduk bawah, dia duduk macam tu, bawah pipe. Sama juga, bila dia basuh tu, bila dia gosok tu, ketika air jatuh tu, bukannya dia kena keluar balik. Keluar 1, kan? Dia basuh macam ni, lepas tu keluar 1. Kan sunat 3 kali, basuh muka, tak lagi 2. Tak perlu. Sama macam tadi, letak kat shower tu, gosok lah 1, 2, 3, 4. 3, 4 apa? 3 kan? Agak-agak air tu laju macam mana? Tak berapa laju sangat. Shower je, besar-besar air tu kan. Jadi basuh 1, 2, 3 lebih kurang. Tapi kalau air tu degah, air terjun ke, kita duduk kat air terjun tu, ataupun air pipe yang laju tu masuk, kena semualah dengan syarat 1, 2, 3. Macam tu je. Sekejap air tu laju.
Tapi syarat kena semua. Biasanya payah nak kena semua. Dia akan kena kat sini, sini tak kena kan. Yang kena air shower lah. Sebab dalam bilik air mungkin kena basah tu tak ada masalah kat bawah kan. Jadi bila dia letak, dia kena daripada atas ni yang itu boleh kan. Boleh buat letak 1, 2, 3. Macam tu je dah. Bergantung pada kelajuan air. Kalau air terjun lagi senang. Pergi kat air terjun tu 1, 3. Dengan syarat kan semua kena. Sama macam tu juga dalam kolah. Kalau bak tangan pula kan, bak tangan nak celup tu, muka mungkin dia ambil, jagang macam ni ada. Kalau jika sama juga kaedah, jika dia nak basuh muka dalam kolah, sama kaedah. Dia tak nak angkat, dia nak tak. Jadi 3 tu sebab air tu tak bergerak. Kolah masjid. Jadi dengan syarat kena semua kena. Garak macam tu. Kalau kata dia tak buat macam tu, biasa tangan. Sama juga. Tak perlu ambil buat keluar. Nak ambil pun tak apa, tak perlu. Masuk je. Bila dah masuk dalam tu, memang laju gila kira. 1, 2, 3 macam tu. Masuk gosok. Dah. Masuk lagi. Dah. Kalau angkat pun boleh juga angkat macam tu kan. Boleh je. Cuma kalau nak rendang, macam tu lah cara dia. Kalau katalah dia tak ada apa-apa ni, dan ada apa-apa, dia cuma letak 1, 2, 3 dah dapat dah. 1 tu masuk tu dah sah lah. Kali pertama. 2, 3 lagi tu sunat. Cuma dia tak dapat lah sunat gosok. Kan sunat gosok tak dapat lah kat situ pula. Nak kena gosok. Jadi masuk gosok. Gosok agak-agak. Okey, sama. Okey, macam tu juga dengan bab wuduk. Dan pada bumi yang bertanah, maksudnya bumi yang bertanah, atas tanah. Maksudnya bukan atas lantai, atas tanah. Yang kena najis anjing itu, apa pula anjing ni? Cerita pasal mughallazah anjing dan babi. Jadi anjing aja. Ke ada anjing dan babi? Tak ada. Anjing saja. Allah. Maksudnya anjing tu yang kena mughallazah tadi tu. Sebab kalau anjing, babi macam mana? Jadi macam tu pula soal. Tu maksud dia. Dan pada bumi yang bertanah yang kena mughallazah tadi tu, tiada berhajat kepada tanah lagi. Babi, anjing, kencing atas tanah. Lepas tu dia menyerap. Perlu agak-agak nak campur tanah. Macam tahsilul hasil dia panggil. Tak ada makna. Kau buat tanah apa? Memang buat tanah. Jigo hajalah 7 kali. Jigo pun 7 kali pun boleh kira macam tu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Bukan 1, 2. Tak perlu jika air tu banyak kan. Kalau ada air tu satu gayung, bukan semestinya ambil 1 gayung tu 1. Tidak. Ambil. Kalau kawasan itu besar ni, masa jigo tu kena semua tu, jigo kan? 1, 2, 3, 4. Mungkin 4 lah. Ambil dah. Satu lagi. 5 dan 7. Kalau air tu kalau air tu sikit sangat, mungkin baru sekali. Kalau air tu kita ambil tu sikit sangat. Dah tak perlu dah tanah sebab tak guna tanah, sebab dia dah tanah. Nak perlu apa lagi? Cuma jigo je atas tanah. Tapi syarat dah juga. Air tu tak ada. Kalau duduk seketul lagi kat situ, macam biasa lah. Itu kaedah asal lah. Kaedah asal. Ada tai anjing seketul, dia jigo kata 7 kali. Bila nak ambil? Itu memang basic lah sangat lah tu. Basic sangat. Lepas tu tak disebut lah bab-bab tu, ain tu. Okey. Kembali balik kita kepada masalah yang atas tadi ni. Yang ni tadi. Mana tadi ya? Ni. Adapun jika airnya itu banyak, yang dalam masalah mutawassithah tadi. Adapun jika air itu banyak dan berubah ia dengan najis, tiada suci melainkan dihilangkan baunya, bukan. Ni. Faraun apabila jatuh najis ke dalam air. Najis ni mutawassithah. Kita takdirkan cerita lain pula. Macam ni kalau mughallazah. Apabila jatuh najis mughallazah ke dalam air, umpama telaga yang sedikit airnya, disuci airnya dan telaganya, dinding tadi dengan tiada dicebokkan ataupun ditambah. Kita ambil cerita ni pula, tapi letak najis mughallazah. Dia sedikit berbeza. Dia sikit beza. Iaitu jika takungan pun boleh kita kata, telaga pun boleh. Jatuh taik tadi, taik babi, taik anjing, hukum dia hampir sama, tapi sikit je beza. Jadi macam mana nak buat? Pertama, buang anjing tu dulu, buang taik tu dulu, tu settle lah, tu memang pertama lah. Kalau tak buang sekalipun,
tambah air macam tadi punya cerita, dan air itu lebih 2 kullah, air itu mutlak juga. Walaupun terapung-rapung tai anjing tadi tu, dengan syarat yang sama, iaitu tak berubah. Tak berubah air itu tak berubah, sifat tiga-tiga tak berubah. Jadi duk terapung je tai mughallazah tadi ni. Air itu pula kurang 2 kullah. Mula-mula kurang 2 kullah. Jadi air itu telah air mutanajis jenis mughallazah. Secara automatik dinding pun jadi mughallazah juga. Okey. Dan menyelesaikan dengan cara yang sama, tunggu dia banyak sendiri ataupun tambah air. Kita ambil contoh tambah air. Lambat nak tunggu dia banyak sendiri. Tambah air lebih 2 kullah. Bila lebih 2 kullah, air itu suci, mutlak air itu. Sebab lebih 2 kullah dan tidak berubah. Walaupun terapung-rapung najis tadi, tapi dinding dia kekal mutanajis. Mutawassitah tadi, dinding dia jadi suci sebab dikira macam basuh. Mughallazah tidak. Dinding dia kekal mutanajis, mughallazah. Cuma dia dapat mempengaruhi tak air itu jadi mughallazah juga, mutanajis juga. Dia dapat mempengaruhi tak dinding tu? Tak dapat. Sebab air itu kuat, iaitu lebih 2 kullah. Walaupun dinding dia mutanajis, airnya kekal. Maka ulama' dia buat kiasan yang agak ekstrim untuk kita faham. Dia buat bekas takungan dengan kulit babi. Buat apa dia panggil tu? Tangki dengan kulit babi. Okey, buat. Okey. Kemudian bubuh air. Bila bubuh air itu jadi mutanajis sebab kulit babi. Mutanajis jenis mughallazah. Okey. Dan memang tak akan boleh suci. Dinding tu memang tak boleh suci. Sebab mana boleh suci? Sebab dia memang babi. Okey. Kemudian air itu dia tambah lebih 2 kullah. Adakah air itu mutlak? Mutlak. Syarat yang sama, tidak berubah sifat, tak berubah bau warna. Walaupun dinding dia ataupun dia buat tu daripada kulit babi sekalipun. Tapi bila dia kurang, air itu mutanajis jenis mughallazah. Tiba-tiba dia pergi celup. Alamak, rupanya kurang 2 kullah. Tangan dia kena basuh 7 kali salah satu air tanah. Walaupun masa dia celup, alamak, kurang 2 kullah. Contoh dia nak ukur dengan tangan dia kan, dia ingat macam cukup. Dia ukur, sampai sini ya, sepatut sampai sini. Contoh, dia pun tak keluarkan tanah dia. Dia tak keluarkan tangan dia. Dia panggil kawan dia, cepat tambah air. Contoh, tambah, dia tak gerak sehingga tahap 2 kullah. Dia angkat, tetap juga kena dengan air tanah. Benda tu agak benda teknikal je. Tetap kena air tanah walaupun dia tak angkat tangan dia. Sebab masa dia celup tu dah mutanajis lah. Maka dia dia kena suci dengan air tanah. Kalau lebih pada tu tak ada masalah. Lebih pada tu, walaupun dinding dia tu dibuat takungan tu dibuat daripada kulit babi sekalipun. Jadi kita ambil contoh yang ni pula, yang contoh yang kita nak sebut ni, iaitu kolam, telaga yang ada dinding tadi ni, bukan dengan tanah. Kalau telaga je ni buat dengan tanah, settle lah. Ini telaga yang ada batu tadi tu, ada dinding dia tu. Jadi bila air tu kurang, masuklah tai babi, tai anjing, maka air tu air mutanajis jenis mughallazah. Sebab dia kurang 2 kullah, jadi kita pun tambah air tu lebih 2 kullah, maka air tu jadi mutlak balik, dinding kekal mutanajis. Cuma dinding tu, kemutanajisan dinding tu tidak dapat mempengaruhi kemutlakan air tu. Lihat, mantap. bunyi macam tinggi sangat, mana tinggi pun, tambah imbuhan aja pun. Kemutanajisan dinding tu tidak dapat mempengaruhi kemutlakan air tu. Jadi air tu kekal mutlak. Tiba-tiba air tu kurang 2 kullah, automatik jadi mutanajis jenis mughallazah. Kena cuci dengan air tanah. Bila air tu lebih balik, jadi mutlak. Boleh ambil wuduk pula. Pelik lah. Engkau ambil wuduk boleh, aku tak ambil wuduk, baru celup, kena basuh dengan air tanah. Sebab kurang 2 kullah. Contoh lah. Okey. Jadi macam mana nak settle? Dia akan turun naik itu beribu kali sekalipun turun. Air jadi mutanajis jenis mughallazah, naik jadi mutlak. Dinding kekal mutanajis, turun naik beribu sekalipun tetap hukum yang sama. Macam mana nak settle ini masalah?
Yang pertama, keluarkan air semua, biar kering, kemudian ambil air tanah basuh. Dan ambil basuh dengan air tanah, termasuk dengan air putih yang 6 kali tadi tu. Tapi cerdik awak kerja ni. Macam tak cerdik. Tapi itulah caranya nak settle. Buang semua air. Dengan dia buang air tu, dia dah kena murah lazah dah dia. Sebab dia buang air. Lepas tu pula, dia pun ambil air tanah suci sekali dan 6 kali lagi air putih. Okey, tu cara menyelesaikan. Tapi tak cerdik. Cara ni macam mana? Senang je. Ambil tanah, buang. Pop jadi keruh. Automatik je. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Settle. Tu cara mudah. Lepas tu, keruhkan air tu. Macam mana nak settle pula? Nak bagi jernih air tu. Tambah air lagi. Tambah. Yang keruh tadi tu, dia jadi jernih. Lepas tu, bila air tu kurang lebih pada 2 kolah pun, kekal mutlak. Tu cara nak settle masalah. Macam tu lah jadi kalau jadi kat masjid ke, manalah tahu kan, anjing datang jilat air. Dia ada makna tu. Babi masuk masjid, ular masuk masjid, anjing masuk masjid. Ada tu. Saya ada 2 dobek tapi tak ingat dekat mana. Ada makna semua tu. Apa lagi kucing masuk masjid, beruk masuk masjid, monyet. Ada satu viral kan. Monyet tu datang dengan kuliah. Orang tak ramai. Monyet lagi tak datang. Monyet tu depan sekali. Ada makna bukan makna semestinya. Ada maksud di sebalik. Kalau babi, keuangan tak silap. Keuangan tu problem. Ada orang salah guna something. Dia bukan mesti. Dia ada makna di sebalik. Kena kaji cepat-cepat. Kalau ular, ada. Kalau anjing, ada. Ada makna. Tak silap anjing ni dari segi kebersihan tak dijaga. Dari segi najis tak najis, tak cicak. Orang yang menguruskan masjid tu dia tak jaga. Maka anjing, Allah akan gerakkan anjing tu suruh masuk. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau babi, saya tak ingat. Kalau babi, dia masalah keuangan. Keuangan telah bermasalah. Salah guna ke apa, tak tahulah, bermasalah. Mungkin sepatutnya guna untuk kuliah sini. Sibuk nak buat kubah besar. Kuliah tak ada. Fardu ain tak ada. Sibuk kubah besar. Contohlah. Sama lah tu. Bukan selewek tu mestinya dipakai. Tak boleh. Saya silap. Audit ada. Masa mesyuarat agung tu nak kena keluar balik semua. Jadi susah lah. Nak tipu tu boleh. Susah lah. Jadi maksud selewek ni maksudnya kewangan tu tidak digunakan tempat yang wajib. Diguna tempat yang sunat-sunat. Sibuk nak buat bagi wangi, bagi hebat, bagi apa. Jemaah ada satu soft. Kalau macam tu, babi masuk maknanya petanda. Iaitu AJK tu perlu ditukar. Mungkin sebab dia seleweng duit, mungkin sebab dia salah guna priority tu. Keutamaan tu salah letak. Kalau anjing, ada maksud. Saya tak ingat lah. Tapi ular, ada maksud. Maksud. Kalau kucing, ada maksud. Kucing masuk baik sikit. Tak silap. Maksudnya bukan ni lah. Tak silap kalau anjing berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan najis. Bukan kebersihan ada abuk, bukan. Abuk bukan najis. Najis. Macam contohnya ada masuk tok siap main bantai je ke apa ke. Dan selalu benda tu berulang-ulang menyebabkan ada orang semayang tak sah tanpa dia tahu apa semua. Allah akan gerakkan anjing tu suruh masuk. Macam tu lah. Ada makna, saya tak ingat. Tapi saya ada dobek dulu, Tok Guru dah bagi. Boleh jadi. Masjid selalu bagi makan dekat orang. Maksudnya duit sumbangan orang, banyak orang sumbangan, orang bagi sumbangan kat masjid, antaranya nak uruskan masjid, nak bayar api, bayar apa, termasuk juga nak buat apa-apa urusan, termasuk bagi orang makan. Masjid pun bagi orang makan. Jadi kucing pun datang. Tapi jangan lupa, kucing datang, dia bawa masalah juga. Tai dia dan bulu dia. Tapi dari segi baik lah sikit tau. Mungkin lah, boleh jadilah kot. Tak ingat lah. Saya ada dobek ni. Nanti kita jumpa bila-bila dobek tu kita cerita. Sekejap. Syabas kepada pihak masjid kerana istiqamah dalam program kuliah lewat malam ni. Diorang puji macam ni. Tak silap saya, Abu Bakar ni Masjid Negeri Shah Alam. Yelah. Saya ingat saya jumpa dia, Abu Bakar ni dekat Masjid Negeri Shah Alam. Dia kat situ. Dia bagi tahniah tu, okey lah tu. Kenapa air tanah? Apa hikmahnya? Ada orang tanya. Elok juga kita cerita. Kenapa air tanah? Kenapa tak air lain ni kan? Apa hikmahnya? Maksudnya air tanah, pertama untuk kita, bila kita tengok hukum-hukum, yang soalan tadi, jangan lupa pula. Tadi ada soalan. Jangan lupa, kejap. Saya nak jawab ni dulu.
Kenapa air tanah? Dari segi hukum kita boleh kata ta'abudi, ikut aja, follow aja, tak payah nak sembang sebab apa. Kalau kentut keluar kat punggung, basuh je muka tangan kepala kaki, tak payah basuh punggung tu. Contoh kan? Kenapa? Logiknya pergi selak basuh lah. Sebab keluar kat situ. Kenapa basuh muka tangan kepala kaki? Tak payah, buat aja. Itu cara pertama untuk jawab kalau malas nak jawab. Tapi dia tanya hikmah. Bila tanya hikmah, kena jawab juga hikmah dia. Maksud hikmah ni, dia tak ada dalam hadis ke apa. Kita cuba fikir, cuba kaji, kita jumpa kemungkinan itu maksud hikmah. Pertama, tanah ni dia kalau ikut kajian dia ada unsur-unsur dia, dan mughallazah ni dia ada dia punya, kita bahasa kampung dulu panggil kuman-kuman dia, kekotoran kotor tu dia ada. Jadi hanya boleh hilang tu hanya dengan tanah je. Kuman tu nak letak virus ke bakteria ke tak kerti lah tu. Cuma orang dulu kata kuman. Kekotoran tu tak boleh, dari segi mughallazah tak mungkin boleh dihilang melainkan dengan tanah. Contohnya orang kata tak boleh makan babi. Kerana dekat babi tu ada satu istilah kuman juga, letaklah bakteria ke apa saya tak tahu. Bila dimasak dalam suhu yang sangat panas 100 darjah Celsius pun tak mati. Dia kena berapa Fahrenheit tak tinggi baru mati kuman tu. Sekadar masak biasa-biasa tak hilang kuman tu. Kuman tu bila kita makan menyebabkan badan kita jadi lemah gini. Itu hikmah. Itu hikmah babi tu kenapa tak boleh makan, antaranya sebab dia ada kuman memudaratkan yang memang tak boleh hilang, tak boleh mati walaupun dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Tapi dia ada satu tahap suhu tinggi mati juga. Suhu biasa tak ada. Itu hikmah. Hikmah tanah pun sama juga, iaitu ada akan tinggal kuman. Kampung punya bahasa lah ni, pandai-pandai lah guna bahasa, bagikan dia jadi standard. Boleh je orang-orang akademik dia akan tukar automatik je. Gempak. Kita guna kampung dulu sebab saya tak ada reti bahasa standard ni, tak sempat nak mengaji. Kuman ni tu bila kena tanah baru kuman tu hilang. Itu antara hikmahnya. Dan antara hikmah juga kita ni jadi daripada tanah. Kita tu maksud orang lelaki Adam, Nabi Adam jadi daripada tanah. Dan bila tanah, kita dengan tanah ni sangat rapat. Sangat rapat kita dengan tanah. Kalau kita tanam apa-apa, kita nak menghalang jin daripada tengok apa yang kita tanam tu dalam tanah. Kalau kita letak dekat mana-mana, jin boleh nampak. Tapi bila kita gali, kita tutup dengan tanah, jin tak boleh tengok. Apa-apalah. Panjang lah cerita bab tu, tapi apa-apalah. Jadi kalau tanah je, jin kalah kat situ. Sebab dia daripada api. Jadi itu kita asal daripada tanah. Bila kita asal daripada tanah, dia sangat rapat dengan kita, supaya kalau kita kena tanah tu, kita rasa lebih sihat. Dan kalau orang yang sembahyang atas tanah, dia akan terasa dia tu tanah. Maksud sembahyang atas tanah tu tanah sungguh, bukan tak kapet. Akan rasa, try tak percaya, cari tengok bersih sikit, cuba sujud atas tanah. Dia akan rasa aku ni tanah. Memang kita daripada tanah pun, aku ni tanah. Bagi orang lelaki. Tapi bagi orang perempuan dia tak rasa. Bagi perempuan dia dengan tanah ni, dia daripada tanah juga, tapi bukan secara langsung. Dia tak ada berapa rasa sangat dengan tanah ni. Betul, kalau ada perubatan tradisional, kalau kena rasuk kena apa, dia pakai tanah. Antaranya pakai garam kan, ada pakai tanah. Ada, saya pernah jumpa, dia ambil tanah. Aku tahu asal usulmu. Tak ada, tu cerita. Dia buat pakai tanah, dia baca tu, dia ada pakai tanah. Maksudnya dia letak atas kepala dia, baling macam tu, ada. Bukan sekadar garam aja. Garam pun iya juga. Lada hitam pun iya juga. Itu masing-masing lah. Tapi ada tanah. Sebab tanah ada kegunaannya. Dia sangat rapat dengan kita. Kenapa orang perempuan dia tak berapa rapat dengan tanah sangat berbanding orang lelaki? Kerana orang lelaki jadi direct daripada tanah, orang perempuan jadi daripada bukan tanah. Dia jadi daripada tulang rusuk, daging dan darah. 3. Itu maksud tulang rusuk. Walaupun ada 2 maksud. Bila dikatakan perempuan ni terjadi daripada tulang rusuk Nabi Adam, ada 2 ulama yang bahas. Ulama pertama kata itu bukan tulang rusuk, Hawa dijadikan daripada tanah juga. Tapi cuma dia ambil tulang rusuk tu, diistilahkan tulang rusuk tu sebagai dia sangat rapat dengan hati. Jadi untuk bersama-sama, hidup bersama-sama. Itu dari segi majas.
Tapi ulama yang kedua, sebahagian kata tidak. Maksud tulang rusuk tu tulang rusuk sungguh. Jadi masing-masing ada khilaf lah. Jadi janganlah tolak masing-masing. Dah dua kan maksud pendapat. Dan maksud tulang tu adalah tulang, daging, darah sekali. Sebab tu mereka balik dengan cara haid. Mereka balik dengan cara darah. Sebab asal kejadiannya pun darah. Soalan asal kejadiannya daripada tulang, asal kejadiannya daripada daging. Maka cara balik pun dengan darah. Berbeza dengan lelaki daripada tanah. Sebenarnya tulang tu daripada tanah. Maknanya perempuan pun daripada tanah, tapi tak langsung. Secara tak langsung tanah juga. Itu pada pendapat yang kedua lah. Pendapat yang pertama kata bukan tulang rusuk yang bengkok tu, nak bagi tahu sebab Nabi sebut dijadikan perempuan daripada tulang rusuk yang bengkok. Dia tak cakap tulang rusuk, dia kata yang bengkok. Bila masuk yang bengkok tu kena ambil sekali. Bengkok tu maksud dia keras, bila kita straight dia akan patah. Jadi nak layan orang perempuan ni tak boleh betul-betul straight. Dia kena pandai main, pandai lentukkan dia supaya dia akan jadi straight. Tapi straight dalam keadaan tegang, tapi tak patah. Cuba patah terus. Itu maksudnya kalau nak berinteraksi, berurusan dengan perempuan, kena pandai. Dia tak boleh straight macam tu, dia akan memberontak. Tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Semua tak boleh. Syurga abang seorang je lah, kita orang semua dengan ke. Jadi macam tu. Sebab straight sangat, dia patah. Itu maksud tulang rusuk. Sebab Nabi tak sebut tulang rusuk, Nabi sebut tulang rusuk yang bengkok. Bahasa ulama yang kata bukan tulang rusuk tu bukan bermakna tulang rusuk, makna yang lain. Duduknya di hati, di dekat dengan hati, maksudnya kena sentiasa rapat dengan dia. Dan bengkok tu dengan maksud tak boleh dan sebagainya lah, majas lah. Tapi saya ambil pendapat yang satu lagi mengatakan tulang sungguh, dan daging sungguh, dan darah sungguh. Dan baliknya macam itulah kerana tanah itu suci. Tanah tu suci, maka baliknya lelaki dengan air yang suci. Mimpi, air keluar tu suci, bukan najis. Perempuan baliknya dengan najis. Haid, najis. Nampak tak beza tu? Tu sedikit perbezaan. Ini tak cerita kuliah muslimat, walaupun dia dekat dengan kuliah muslimat. Sebab takut orang marah, dia tak pernah cerita lagi. Pertama kali ni cerita dekat ni kuliah. Biasa kuliah muslimat tak cerita, memang kena bangkan lah. Tambah-tambah kalau ada mak datin tu, lagi memang kaki bangkang, memang kena kita. Jadi saya tak cerita bab tu. Sebab ni perempuan tu dah kata, oh macam perempuan ni hina sangat jadi. Dia jadi takut macam tu pula. Ini kuliah malam boleh sebut lah. Kuliah muslimat jangan harap, memang tak boleh sebut. Memang tak balik aku. Dia orang kunci pintu. Harap-harap orang kuliah muslimat tak ada kawan. Okey, dinding. Okey, habislah kat situ. Dan habis kita soalan tu kejap. Yang terakhir saya nak baca kitab Sabilul Muhtadin. Saya sempat ambil tadi, sempat buat homework tadi sikit. Dalam kitab Sabilah dia sebut macam ni. Kita dengar je, kita akan faham terus. Sebab kita dah faham. Tidak memadai selain daripada tanah. Maksudnya nak cuci mughallazah tadi campungan tanah. Dia kata tidak memadai selain daripada tanah. Tak memadai. Maksud tak boleh, tak suci kalau bukan pakai tanah. Seperti usnan, jenis-jenis sabun tu lah. Dan jenis-jenis alat penyuci tak memadai. Dan sabun tak memadai. Walaupun dia boleh menghilangkan bakteria dan sebagainya, tetap tak memadai. Dia mesti dengan tanah. Dan tidak memadai tanah yang kena najis. Maksud tanah tu dah kena tai ayam, lepas tu ambil guna tanah tu lagi. Memang kita pun logik lah, tak payah fikir kot. Takkan nak kena fikir benda tu. Okey, tak memadai. Dan yang mustakmal, maksudnya yang dipakai untuk tayamum tadi, tak memadai juga. Dan tidak memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair selain daripada air. Dia bagi tahu lagi, tanah tu campur dengan benda-benda yang bukan air. Kalau tanah selut tu tak apa, sebab dia campur dengan air. Ini dia campur dengan benda lain. Tanah tu dia jadi selut, tapi selut tu dia bercampur dengan benda lain. Tak boleh. Dengan air je boleh. Selut tu memang dengan air lah. Dia detailkan kat situ. Tetapi memada maksudnya boleh lumpur yang basah kerana bahawa ia sejumlah daripada tanah. Selesai. Sikit je, satu dua perkara je lah yang kita ambil kat situ, iaitu tanah yang kena najis yang tak ada dalam kitab kita. Yang kedua, sabun tak boleh pakai sabun, tak boleh walaupun menghilangkan bakteria. Usnan, apa-apa tumbuh-tumbuhan yang sebagai fungsi sabun tak boleh juga.
Kemudian ditambah lagi jika tanah tu bercampur dengan air tak ada apa, tapi kalau tanah tu bercampur dengan bukan air tak boleh. Okey. Kalau seorang makan atau minum najis mughallazah, ni kita sabilan. Kalau seorang makan atau minum najis mughallazah, tak sengaja lah ni, ataupun sengaja pun tak kisahlah. Kemudian maka dia berak. Dia suka berak dan kumuh ataupun kencing. Okey, niscaya tidaklah wajib atasnya membasuh duburnya atau kubulnya 7 kali. Okey, padahal kita dah bincang benda ni kan. Ada tak orang tu? Tak ada yang makan hamburger. Kena mengaku kan. Siap menyerah diri ke malam tu. Saya kata tak ada, dia datang. Tak apa, kita boleh bantai dia tak datang. Okey. Tidaklah wajib atasnya membasuh duburnya dan kubulnya 7 kali sebab dia dah makan. Hanya wajib atasnya membasuhnya seperti membasuh najis yang lain. Okey. Dan memadainya istinja dengan batu. Tak biarlah tu. Melainkan jika keluar dalam keadaan tidak berubah. Keluar macam mana dia telan hamburger, keluar hamburger babi tu juga. Sebiji-sebiji macam tu, tak hancur. Hanya wajib atas berubah, maka wajiblah dia membasuh 7 kali. Sebab dia makan telan macam tu, keluar pun macam tu juga. Okey. Dengan tanah, sebab keluar duburnya. Inilah yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, adapun yang diiktimad oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam Mughni dan Nihayah, maka tidak wajib dia membasuhnya 7 kali sekalipun ia keluar dalam keadaan tidak berubah. Khilaf kat sini. Yang mutamad, keluar jadi najis, punggung tak wajib basuh dengan air tanah, biasa je. Jika keluar seketul-seketul ataupun ada rupa lagi, belek najis dia, hamburger kan ada sikit, tak hancur, maka wajib basuh punggung dia dengan air tanah, salah satunya dengan air tanah. Dan jangan lupa mulut memang kena basuh dengan air tanah lah sebab dia makan. Tu saya saja nak baca tu dalam kitab Sabilul Muhtadin. Wallahu a'lam. Cukup dah, sudah setengah, boleh dah tu. Akan datang kita akan bahas berkaitan dengan najis mukhaffafah pula. Soalan tadi apa? Ke dah lupa dah? Okey, dalam telaga tu ada air tanah, air keruh dah. Okey. Kalau dia lebih 2 kolah, selesailah, masuk apa pun selesai. Okey. Betul? Tak. Oh, okey, macam ni. Okey, air tu tak kisahlah air telaga ke, air kolah ke, janji air tu lebih 2 kolah dan dia ada tanah. Okey. Bila masuk dia nak mutan najis, tak ubah apa-apa. Habis. Tak ada cerita. Yang tadi ada cerita. Maksudnya air jernih tadi. Ni air tu keruh, masuk tak ada cerita. Dengan maksud air tu mutlak. Yang mutan najis dekat dia je. Dekat kawasan taik tadi tu je. Kawasan dekat-dekat tu. Itu kalau tak berubah dengan najis, dia berubah dengan tanah, tak apa. Yang kata tak boleh berubah tadi, sifat tu berubah dengan najis. Tiba-tiba bau, kuatnya bau apa? Bau tanah. Tetap air dia adalah mutlak. Sebab berubah sebab tanah. Cerita kita berubah sebab babi ataupun najis mughallazah tadi. Itu yang masuk berubah tadi. Kalau air keruh lagi settle lah. Lebih-lebih lagi air keruh tu lebih 2 kolah. Tapi kalau air keruh tu kurang 2 kolah, tak boleh, sama juga. Tak berubah pun mutan najis, kembali balik. Best. Air mukhaffafah pula, najis mukhaffafah hari Khamis ni. Jadi jangan tambah-tambah air Khamis ni. Kalau dia saya tu, kejap lagi dia tambah. Tengok, baru cakap dah warning tu. Esok tak ada. Ya, tak ada. Esok sepatutnya ada kuliah maghrib. Haji Wan nak cari, tapi kata tak payah cari sebab ada program lain. Sebab esok ada kuliah ni online, Seremban punya minta lepas asar. Ceramah standard. Ceramah lepas asar. Jadi bila lepas asar kata pukul 5 mungkin sampai pukul 6.30. Jadi Haji Wan kata dia nak cari, kita tak payah sebab dah lewat sangat. Tiba-tiba nak tambah pula malam. Tak ada kan? Sebaik tak ada. Kita sepakat ni Khamis. Sambung hari Khamis, mukhaffafah najis, najis air kencing kanak-kanak lelaki. Ya. Bukan wajib basuh.
Okey, Nabi kata jangan celup tangan bila bangun, jangan celup tangan dalam bekas kerana kamu tak tahu dia tidur kat mana, mungkin ada najis. Nak bagi tahu kat situ bukan wajib, bukan. Sunat. Yang kita nak baca hadis tu nak bagi tahu Nabi suruh, Nabi bimbang, takut. Tak, tujuan nanti kita tengok lagi tujuan hadis tu. Jangan ambil hukum lain, ambil hukum ni dulu sebab ini poin besar. Nabi sebut jika kamu bangun tidur, jangan celup tangan kamu ke dalam bekas, maksudnya korang dua kolah, kerana kamu tak tahu tangan kamu tidur di mana. Kita ambil hukum yang asal. Hukum asal nak bagi tahu tangan bernajis jika bernajis. Sebab tu Nabi bimbang, jika bernajis celup masuk dalam air, memutanajiskan air. Bimbang memutanajiskan air sebab tangan mungkin ada najis sebab kita tidur tak tahu tangan kita duduk kat mana. Okey, itu hukum yang nak diambil. Istimbat yang itu, dah dapat yang itu, okey, yang sampingan pula. Sampingan lah. Iaitu wajib ke basuh? Tidak. Tak wajib basuh. Sebab nak wajib basuh dia kena yakin ada najis. Yang hadis Nabi itu bimbang. Jadi bila macam tu cuma dapat hukum warid maurud aja kat situ. Hukum yang boleh pegang sungguh. Iaitu jika najis pergi kepada air, air itu memutanajiskan air. Sebab tu Nabi bimbang. Dari segi kewajipan untuk basuh setelah bangun tidur, tak wajib. Bukan hukum di situ. Dengan maksud tangan tu sunat je basuh. Sebab bimbang. Macam mana pun nak kata najis, kena yakin dia najis. Yakin? Tak yakin 50-50, tak payah basuh. Tak payah tu dengan maksud tak wajib basuh. Kita nak ambil hukum yang tadi, bukan hukum ni. Hukum ni tak ada sebab dia tak ada. Nabi bimbang aja. Bimbang aja. Jadi hukum yang besar yang tu. Bukan hukum yang besar adalah bangun tidur wajib basuh tangan. Kalau tidak dosa, kalau tidak tidak. Bukan hukum tu. Tu penting juga tu. Kadang-kadang nampak macam boleh ambil je kan sebab Nabi suruh. Sebab tak proses lagi, bahan mentah. Kena masak dulu baru boleh makan. Kalau makan nanti nampak senang masalah faham. Senang. Sebab tu orang belajar hadis tanpa lalu ikut hukum fiqh. Belajar ayat Quran, tafsir Quran ke apa ke, terjemahan Quran tanpa lalu hukum fiqh atau tanpa lalu tauhid, fiqh, tasawuf, sesat. Walaupun dia ambil Quran. Peliklah bunyi. Nabi tinggalkan kita Quran dan hadis. Kau berpegang kepada Quran dan hadis, engkau takkan sesat selama-lamanya. Tiba-tiba mana punya ustaz cakap jika pegang Quran dan hadis sesat pula. Tak habis ayat tu. Jika pegang Quran dan hadis tanpa lalu fiqh, tanpa lalu proses tu. Kenapa Nabi suruh pegang? Nabi suruh pegang kalau kita mampu untuk pegang. Dengan maksud kita tahu bahasa Arab pun tak tahu sepatah haram, tahu bahasa Arab pun yang pasal, baca pun terjemahan. Ilmu-ilmu yang lain banyak yang tak tahu. Ilmu balaghah tak tahu, bayan, badi' semua tak tahu benda. Bila tak tahu benda tu, tiba-tiba nak ambil. Jadi yang masalahnya kita, bukan pegang dulu. Kalau boleh pegang, silakan pegang apabila cukup syarat-syaratnya. Jadi siapa yang pegang? Ulama dah siap proses, ada kaedah-kaedah namanya hukum fiqh, tauhid semua dah masuk, keluar. Walaupun kadang-kadang berbeza. Nampak? Nabi kata basuh tangan. Nampak fi'il amal, iaitu basuh tangan. Maksudnya wajib basuh. Sedap bunyi. Sebab tak masuk fiqh ni. Masuk fiqh apa lagi? Dia akan ambil lain lagi. Hadis lain, ayat Quran lain, banyak lagi yang bertentangan. Satu hadis kata Nabi suruh basuh tangan apabila bangun tidur. Sebab kamu tak tahu. Itu fi'il amal dia masuk suruhan mesti. Okey. Memang ya je. Bila masuk je hukum fiqh, maksudnya mesin fiqh, rupa-rupanya ada lagi 30 yang cakap bertentangan. Tak payah basuh. Agak-agak nak ambil yang 30 kan ambil yang satu. Jadi 30 tu kita tak jumpa. Kita jumpa satu. 30 lagi tu siapa jumpa? Tak apa, ulama lah jumpa. Dia bagi kaedah. Kita tak jumpa sebab kita mengaji setakat mana sangat. Nakal pada pendapat ulama je, bukan kita buat sendiri hukum. Jadi bila macam tu kita kata kita jumpa, sedangkan sebenarnya kita jumpa 1%, 99% kita tak jumpa. Lepas tu kita kata, tengok Nabi sendiri cakap. Quran sekalipun tak lalu mesin ni, mesin fiqh, mesin tauhid ni jahanam. Yang paling jahanam bab tauhid lah. Ambil ayat Quran, tak lalu mesin tauhid. Saya guna istilah mesin tauhid. Tak proses, tak masak, jahanam lah. Berapa ramai, walaupun ada PhD sekalipun. Benda simple je kita fikir. Tapi kenapa dia tak boleh faham lah? Aku fikir okey.
Aku ni SPM je. Itu pun SAP dulu. Sekarang tak ada SAP lah. Sekarang ni apa? Entah apa, tak faham lah. Dulu ada SAP. Maksudnya dia pangkat 3 pun tidak. SAP tu Sijil Am Pelajaran. Ingat tak? Kan SAP kan? Nak bunyi macam hebat, tapi tu pangkat yang kena. SAP je pun SPM. SPM dia pangkat SAP je. Jahanam terus. Yang tu PhD. Kenapa aku boleh faham lah? Kena lu ikut mesin tauhid supaya kita faham apa yang Allah nak kita faham. Akidah kita macam akidah Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi tiba-tiba kita baca macam tu, dia boleh faham lain. Kita faham okey je. Kenapa dia belajar sampai PhD macam hebat sangat? Kenapa tak boleh faham lah? Sebab tak lalu mesin tu. Sebenarnya kita faham tadi tu, bukan kita faham. Ulama yang lagi hebat daripada PhD ni, kita ikut dia je. Sebenarnya bukan kita boleh faham. Dia orang bagi kita faham. Para ulama tu, itu orang lah yang buat kaedah tu. Sebab dia orang semua cukup. Jadi dengan baca ayat Quran, paling yang kita biasa duk dengar ayat mutasyabihat tu, duk kona buat tu. Mutasyabihat tu tak lalu mesin tauhid. Duduk muka tangan tok kepala macam tak ada benda lain. Betih senyum tergelak tu je. Betih apa? Betih kan yang Allah meletakkan kakinya apa dekat neraka tu. Betih lah kot kita panggil. Lepas tu mata, tangan kanan, tangan kiri, kejap dia 2 tangan, kejap dia 1 tangan, naik turun. Tu je kerja dia. Sebab tadi tak lalu mesin tauhid. Dah lalu mesin tauhid settle. Rupanya satu kata macam ni ada tangan, tapi 80 kata tak ada tangan. Maksudnya tidak serupa, mukhalafah. Tapi satu je kata, ataupun 2 je kata, 3 je kata tangan, 4 je, mungkin 5. Tapi yang 80 lagi berkata sebaliknya. Kenapa nak ambil yang 5 je? Tu mesin tu. Mesin bab tauhid lah, yang paling senang nampak. Bab fikah pun sama. Cuba. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Dan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.